Masya Allah, Masya Allah. Masuk semula. Tuan-tuan dah boleh faham lah tu. Masya Allah. Abang Mustafa Bakar, Ustaz Lutfi Syahwan, antara insya Allah ujian, ya. Ad-dunya ujian. Al-ibtila min Allah, al-ibtila min Allah. Ujian itu daripada Allah. Ini sebagai satu bentuk ujian lah pada kita. Jadi tuan-tuan sudah faham. Tuan-tuan sudah faham apabila kita terputus ni, tuan-tuan boleh masuk balik lah. Tuan-tuan dah faham dah. Bila kita terputus, tuan-tuan boleh masuk balik. Tuan-tuan boleh masuk balik. Khair. Jadi itu keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam bila seorang tabi'i bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mereka mahu jawapan. Mereka mahu jawapan yang diberikan oleh Sayyidina Umar apa yang Sayyidina Umar dengar dari Nabi SAW tentang perkara yang mereka tanya tadi. Jadi sebab itu dipanggil hawalah. Jadi Sayyidina Umar ni, dia akan bagi satu jawapan. Jawapan tu bukan daripada pihaknya. Bukan jawapan itu daripada pendapatnya, tidak. Bahkan beliau akan memberi jawapan yang mana jawapan itu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Sayyidina Umar kata, apabila Muslim bin Yasar rahmatullah alaih bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar berkata, aku mendengar. Ini apa jawapan Sayyidina Umar? Aku mendengar. Itu bukan daripada pihak dia lah. Maka beliau menyatakan hadis atau apa sahaja yang beliau dengar daripada Nabi SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW juga ditanya tentang ayat ini. Baginda pun ditanya oleh seorang tentang. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencipta Adam. Allah SWT telah mencipta Adam. Kemudian Allah menyapu belakangnya dengan tangan kanannya. Setelah kita katakan tangan kanan Allah tu, tangan Allah tu kanan, tak ada kiri. Atas nama keberkatan, atas makna keberkatan. Untuk keluarkan daripadanya zuriat Adam. Lalu Allah berfirman, aku mencipta mereka. Bila zuriat pertama, bila disapu, dia ada banyak situation dalam hadis ini. Bila disapu kali pertama, zurriyatan, keluarlah. Nakira, zurriyatan ni tanwin, dia keluar dengan bentuk nakira. Maksudnya yang pertama, keluar yang pertama, iaitu menyapu dan keluarlah daripada zuriatnya. Keluarlah daripada zuriat. Lalu Allah berfirman, aku mencipta mereka itu untuk syurga dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan syurga. Golongan pertama, zuriat pertama, Allah kata aku cipta haula'i lil jannah. Aku cipta mereka untuk syurga dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan syurga. Allahu akbar. Aku mencipta mereka dan kemudian lalu Allah menyapu belakang Nabi Adam dan keluarlah yang kedua daripada zuriatnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku mencipta mereka untuk neraka. Mereka akan beramal dengan amalan-amalan neraka. Seorang lelaki telah berkata, yakni seorang sahabat telah bertanya, 342. Muka surat 342 dah ni. Seorang lelaki telah berkata, yakni sahabat telah bertanya, oleh itu mengapa kita perlu beramal ya Rasulullah? Tak perlulah kita beramal sebab syurga neraka dah tetap dah. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah apabila dia mencipta hamba-Nya untuk syurga, maka dia akan memudahkan hamba itu melakukan amalan ahli syurga sehingga dia mati dalam keadaan melakukan satu amalan daripada amalan-amalan ahli syurga. Lalu Allah memasukkannya ke dalam syurga. Dan apabila Allah mencipta seorang hamba untuk neraka, maka dia akan menjadikan hamba itu untuk melakukan amalan ahli neraka sehingga dia, yakni hamba tadi, mati dalam keadaan melakukan satu amalan daripada amalan-amalan ahli neraka. Lalu Allah memasukkannya ke dalam neraka. Ini kita paling takut. Sebab kita tak tahu ending kita dan sebab kita tak tahu mana kesudahan kita. Manusia terbahagi kepada 4 golongan. Lahir dalam Islam, mati dalam Islam. Lahir dalam kafir, mati dalam Islam. Alhamdulillah. Yang paling takut, yang ketiga, lahir dalam kafir,
mati pun dalam kafir. Yang paling kita takut yang keempat tu, lahir dalam Islam wa'yazubillah, mati dalam kekufuran. Sebab itu iman itu bukan di tangan kita. Iman itu ialah bila Allah kekalkan iman di dalam hati kita, dan iman itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala khatimahkan kita di dalam diri kita. Jadi sebab itu nama iman itu di antara takut dan harap. Jadi ada dua golongan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bila telah sapu di belakang Adam, keluar zuriat Adam. Zuriat pertama Allah kata kecipta dia untuk syurga, dan dia akan dengan amalan ahli syurga sehingga aku masukkan dia ke dalam syurga. Zuriat kedua, kesemua mereka ahli neraka dan mereka beramal dengan amalan neraka dan sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka. Keluarlah daripadanya zuriat. Ada yang menyatakan di dunia dan ada yang menyatakannya di syurga. Jadi bila Adam AS dijadikan, maka Allah sapu belakang Adam AS, maka keluar zuriat banyak. Dalam riwayat berbeza nanti kita akan jelaskannya. Ini salah satunya zurriyatan, keluar. Zurriyatan tu dia bentuk nakira, dan nakira ni maksudnya kalau disebut kali kedua zurriyatan juga. Jadi yang pertama lain, yang kedua lain. Yang pertama ahli syurga, yang kedua ahli neraka. Kita tak tahu dalam sapuan manakah kita berada di dalamnya. Jika di dunia ini ada pendapat mengatakan di Wadi Nu'man. Jadi bila Allah buat kat dunia ni, Allah sapu belakang Adam AS, iaitu di Wadi Nu'man dekat dengan Arafah. Di situ zuriat dikumpulkan. Arafah, ada pendapat mengatakan di sebuah tempat di Mekah dan Taif. Ni tu kalau di dunia lah, kalau di syurga lain pula. Dan ada juga pendapat mengatakan di Sri Lanka. Ni pendapat mengatakan bilakah Allah SWT telah kumpulkan zuriat-zuriat Adam ini. Iaitu di mana Adam AS diturunkan daripada syurga. Menyapu dengan tangan. So kita telah faham konsep yang diterjemahkan oleh mutaakhirin, ialah mutakaddimin, hanya Allah saja yang tahu. Macam mana? Allah saja yang tahu. Tapi mutakhirin berpendapat banyak keadaan. Di sini banyak pentafsirannya yang telah dijelaskan oleh mereka di kalangan ahli sunnah yang bermazhab, yang mereka-mereka yang mutakhirin, ulama-ulama terkemudian tadi. Satunya ialah di perintah Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk sapu belakang Adam. Pendapat yang lain, Allah Ta'ala telah tawajuh kepada Adam. Macam mana kan? Kita tawajuh lah. Kita bagi penumpuan dan tawajuh, pak, benda tu terjadi. Itu perintah Allah. Itu yang dikatakan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Sebahagian keluar. Maknanya zurriyatan ni, dia tak keluar semua. Sekali keluar, zurriyatan. Zurriyatan dia bentuk nakira, dia bentuk umum. Maknanya sekumpulan pertama keluar. Kumpulan pertama keluar. Sebab kumpulan pertama dan kumpulan kedua berbeza. Allah katakan bahawa aku ciptakannya untuk syurga. Kumpulan pertama, zuriat pertama ni keluar untuk syurga je. Hadis ini terlalu berat kerana kita tidak mengetahui dari golongan manakah kita diciptakan. Hadis ni memang hadis menakutkan. Sebab apa? Kita tidak tahu dari mana datangnya pendapat-pendapat ini. Ini daripada hadis-hadis lah. Cuma saya kumpulkan terus pendapat tersebut. Saya tak reasonkan mana datangnya, saya tak buat. Saya cuma kumpulkan pendapat ini terus sebagaimana. Jadi sebab tu saya nak ringkaskan. Saya tak perlu cari dalil dan sebagainya di situ. Dari mana pendapat ini? Ini pendapat daripada ulama-ulama lah. Sepatutnya dia ada hawalah lah. Sebab orang sekarang ni, mana ni, cakap mana ni, begitu. Ini pendapat-pendapat yang dikeluarkan di dalam perbahasan. Di dalam hadis ini, dalam kitab-kitab yang lain lah. Begitu. Kan? Jadi amalan, jadi pendapat ni bukan pendapat saya lah. Saya ambil ini daripada pendapat-pendapat ulama. Okey. Jadi hadis ini, sapuan kali kedua zurriyah disebut dalam bentuk nakirah, kata nama am, iaitu zuriat-zuriat yang lain. Yakni bukan zuriat yang pertama. Jadi zuriat yang pertama keluar, zuriat kedua keluar. Allahu Akbar. Amalan ialah illah. Amalan adalah sebab untuk kita masuk ke syurga. Tetapi bukan sebab hakiki, telah kita jelaskan. Cuma sebab majazi,
iaitu untuk kita mendapat keredaan Allah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan dan mukallafkan kita terhadapnya. Sebab hakiki kita masuk syurga rahmat Allah, fadlullah, kasih sayang Allah, yakni rahmat Allah. Kemuskilan bagi kita tidak mengetahui dengan amalan apakah kita akan berakhir, sama ada amalan syurga atau amalan ahli neraka. Oleh itu setiap waktu kita perlu melihat dengan Allah kerana kita tidak mengetahui, meminta dengan Allah kerana kita tidak mengetahui kesudahan kita dengan amalan apa yang akan dimatikan. Allahumma inna warzuqna, Allahumma inna. Moga Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul khatamkan kita, khatimahkan kita. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala khatamkan kehidupan kita dengan husnul khatimah, iaitu sebaik-baik penyudah. Bukannya su'ul khatimah, iaitu seburuk-buruk kesudahan. Jadi sebab itu iman tu di antara takut dan harap. Iman tadi, sebab saya tak jelaskan satu persatu mana pendapat ni dikeluarkan, mana pendapat ni dikeluarkan, sebab saya nak highlight di sini, bahawa iman itu adalah satu perkara yang amat besar dan perlu kita berusaha untuk mendapatkannya, dan perlu kita takut dengan amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita mengharapkan keredaannya. Dan sambungan sedikit lagi hadisnya. Di sini saya tidak tajuk sebab dia lebih kurang sahaja dengan hadis yang sebelumnya. So saya tak tajukkan dalam hadis ini. Okey. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kitaban. Ni lagi teruk hadis ni. Ni kita tak tahu. Faqala atadru ma hazani alkitabani? Qulna ya Rasul, qulna la ya Rasulullah illa an nukhbirana. Faqala lillazi fi biyadihi al-yumna hadha kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahli al-jannah wa asma'u abaihim wa ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منه أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منه أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان عمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير رواه الترمذي. Maksudnya itu dah ditafsirkan oleh ulama dan penerangan-penerangan yang diambil oleh ulama. So saya jelaskan di situ, saya tidak tahu memberitahu daripada mana pendapat ini dan daripada ulama mana dan daripada kitab mana. Itu yang saya bagi masukkan juga, itu yang ustaz masukkan. Khair. Allahu akbar, hadis ini lagi menakutkan. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan di tangan Nabi keluar daripada bilik ke daripada rumah dia, di tangan baginda terdapat 2 buah kitab, 2 buah buku. Nabi bawa 2 buah buku register lah, buku register. Sebab satu buku register tu ada nama ahli syurga, satu buku register tu ada nama ahli neraka. Nabi buat keluar. So macam mana, adakah kitab tu depan Nabi atau tidak? Ni kita dengar hadis dia dan kita dengar tafsirnya.
Di tangan baginda terdapat 2 buah kitab. Lalu baginda bersabda, adakah kamu mengetahui apa kitab ni? Kitab tangan aku ni. Gitu. Kami berkata, tidak ya Rasulullah. Melainkan Tuan baginda SAW memberitahu kepada kami. Baginda SAW bersabda tentang kitab di tangan kanannya. Sebuah kitab di tangan kanannya. Ini ialah kitab daripada Allah, daripada Rabb sekalian alam. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli-ahli syurga. Nama bapa mereka. Ahli syurga ni bin si fulan. Fulan bin si fulan. Daripada kabilah mana mereka. Kemudian dijumlahkan, ditotalkan. Sehingga yang terakhir daripada mereka. So maknanya totally. Maknanya satu persatu ditotal. Berapa bilion kau, berapa trilion kau masuk syurga. Maka bilangan mereka tidak akan bertambah dan kurang. Mana tak ada kurang lebih. Exactly, tepat. Real, exactly, tepat. Bilangan tu masuk berapa perpuluhan, berapa. Exactly, tepat. Sehingga terakhir di kalangan mereka, maka bilangan mereka tidak akan bertambah dan berkurang. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Selama-lamanya. Tetap dah. Banyak mana. Kemudian baginda bersabda tentang kitab di tangan kirinya. Ini ialah kitab daripada Rabb sekalian alam. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli neraka. Nama-nama bapa mereka dan kabilah mereka. Kemudian dijumlahkan. Yakni dihitungkan sehingga yang terakhir daripada mereka. Maka bilangan mereka tidak akan bertambah dan berkurang selama-lamanya. Tetap juga. Penduduk neraka pun tetap. Sahabat pun telah bertanya. Mengapa sahabat pun telah bertanya, untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Tak payahlah kita beramal, dah tahu dah syurga neraka. Jika Allah SWT telah selesai daripada urusan tersebut, baginda bersabda, hendaklah kamu tetap di landasan yang lurus dan hampirkanlah diri kamu kepada Allah. Saya terjemah saddidu. Ada saya terjemah lafzi di sini. Saya terjemah lafzi. Saddidu. Tetaplah kamu berada di landasan yang lurus. Waqaribu, dan dekatlah diri kamu kepada Allah dengan membantu satu sama lain dalam perkara kebaikan. Perkara kebaikan ni kita kena bantu. Ta'awanu 'alal birri wat Allah Ta'ala kata, maka membantulah di antara kamu untuk takwa. Jadi saya bantu tuan-tuan untuk mengajar. Masya Allah, tuan-tuan bantu saya untuk kita menghasilkan amalan-amalan takwa, iaitu apakah perintah Allah dan bagaimana perintah itu kita nak laksanakan, dan apakah larangan Allah, bagaimanakah perintah itu untuk kita jauhkan, terutama dalam diri kita, keluarga kita dan seluruh masyarakat. Jadi di sini ialah maknanya untuk kebaikan kita kena bantu satu sama lain. Sesungguhnya ahli syurga akan dihabiskan kehidupannya dengan amalan-amalan syurga. Ahli syurga ni hidup dengan amalan syurga. Tetapi dalam hadis yang lain, perlu takut juga. Ada amalan satu orang tu buat sampai nak masuk syurga. Tetapi maknanya jangan kita beriktimad. Jangan kita yakin sangat dengan amalan kita. Tapi kita takut dengan amalan kita. Tapi kita kena yakin dan beriktimad kepada rahmat Allah. Itu dia ada dua-dua. Dia ada konsep tadi. Kan kita dalam hadis lain tu ada orang buat amalan sampai nak masuk syurga satu hasta, satu jengkal lagi dah. Tapi dia beramal dengan amalan neraka. Maksudnya jangan confident sangat. Maksudnya jangan confident dengan amal kita. Jangan kita buat, kita kena confident dengan amalan kita buat betul. Maksud confident dengan sebab ni aku masuk syurga. Tak. Dengan rahmat Allah aku masuk syurga. Biarlah Allah ibadat ni ke atas diriku. Sesungguhnya hidupannya dengan amalan syurga, lalu apa-apa pun amalan yang dia lakukan, dan sesungguhnya ahli neraka akan dihabiskan hidupnya dengan amalan neraka, walau apapun amalan yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya dan melepaskan kedua-dua kitab itu. Lalu baginda bersabda, Allah telah tetapkan bagi hambanya segala urusan bagi hamba-hambanya.
satu golongan akan ke syurga dan satu golongan akan ke neraka. Satu golongan ke syurga dan satu golongan ke neraka. Sebab tu kita tak tahu di manakah, fi ayyi wadin. Sebahagian syurah, lepas tu bahagian pensyarah hadis, iaitu muhaddisin, berpendapat kitab tadi ialah saya tulis dia buku register. Kitab ni macam sebuah buku register lah, kita registerkan. Macam tuan-tuan nak masuk daurah tu kan ada register pendaftaran. Ada orang tanya, "Ustaz, kenapa kita tak boleh masuk daurah?" Sebab dia tak buat pendaftaran lah. Sebab tu tak boleh masuk daurah. Ni yang umum ni semua boleh lihat. Tapi yang daurah, tuan-tuan jangan tanya lagi. Oh, kena masuk daurah ke? Kena daftar lah dalam buku register. Sebab tu saya buat pendaftaran. Ada sabit daripada hadis. Kita buat benda tu tak ada sandaran. Ada sandaran. Jadi berdaftar cepat-cepat. Jangan tak berdaftar. Lama tak ada dalam buku, dalam pendaftaran kita. Okey. Jadi pendapat ulama kata kitab tu ialah satu buku pendaftaran yang dibawa oleh Nabi. Sama ada dia satu benda yang hakiki, buku yang realiti yang Nabi keluarkan di tangan Nabi, yang realiti, yang dapat dilihat dan dipegang. Sahabat nampak Nabi pegang kitab tu. Pendapat yang lain, bukan buku yang nampak, tapi hanya satu pertanyaan saja. Nampak tak buku ni kat tangan aku ni? Nampak tak buku ni? Nampak tak buku kat tangan aku ni? Sebelah ni. Macam-macam tu lah, dia 2 biji. Saya tunjuk sebelah je. Nampak ni, nampak pegang genggam. Nampak tak buku ni, satu kat tangan aku, satu kat tangan kiri aku. Ini penumbuk pula. Tak, maksudnya buku jugalah. Nampak tak buku ni? Begitu Nabi kata. Jadi, situasi ini, sahabat mengatakan, ulama syurah mengatakan, sebab benda tu tak ditunjukkan di sini. Jadi, ulama mengatakan, adakah buku itu buku yang dilihat oleh sahabat? Buku register itu dapat dilihat oleh sahabat? Ataupun buku itu hanya satu pertanyaan. Kau tak nampak tak kat tangan aku ni? Tak ada apa pun. Begitu. Jadi, itu satu buku. Nampak ni? Nabi tanya. Daripada kitab, dan Nabi kata, yang sebelah kanan daripada Rab. Iaitu, seumpama buku register seperti buku register pekedar yang mencatat bilangan stok barangan dan jumlahnya. Tahu semua. Dalam buku register tu, stok dia berapa semua ada kan. Kita pergi kat tu, stok ada ke, tak ada ke, stok dah habis ke. Detail. Di sini, di tangan kanan Nabi, ada buku catatan yang dicatatnya padanya nama-nama penduduk syurga. Allahu Akbar. Dicatatkan di atas buku itu, semua nama-nama penduduk syurga. Semua bilangannya exactly, tepat berapa per berapa. Macam kita kan duk tengok COVID sekarang. Okey, COVID sekarang daripada keseluruhan yang kena COVID berapa, yang dah sembuh berapa, yang dah meninggal berapa, yang meninggal pula dalam peratusan berapa. Itu maksudnya ujmila, di total. Dia beritahu dah. Detail kan, dia macam detail kan, macam Dr. Nur Hisham. Datuk Dr. Nur Hisham beritahu hari-hari tu. Okey, berapa yang telah keluar hari ni, yang telah sembuh, berapa kes baru. 10 kes baru, 1 kes import, 9 kes tempatan, 4 daripada warga negara, 5 daripada bukan warga negara. So detail, report tu detail. Daripada tahfiz, daripada kluster Seri Petaling, berapa telah disuapkan dan berapa daripadanya, berapa peratus daripadanya yang 35,000 disuap tu, berapa yang 3,000 lebih, berapa persen. So total satu persatu. Jadi penduduk-penduduk syurga di buku penduduk-penduduk syurga ialah dalam buku yang dicatatkan.
Iaitu cuma mungkin sahabat nampak, sahabat tak nampak. Jadi tak ada siapa tahu, Nabi saja yang tahu. Okey. Jadi di sini di tangan kanan Nabi ada buku catatan yang dicatat padanya nama-nama penduduk syurga. Nama bapa mereka, kabilah mereka tidak lebih dan tidak kurang. Maknanya tepat. Kurang lah. Berapa? Alah, kurang lebih 20. Tak. Exactly. 21. Begitu. Bagi catatan yang sama, tepat. Begitu juga catatan yang sama untuk penduduk neraka pada tangan kiri baginda. Pada tangan kiri baginda pun juga nama penduduk-penduduk neraka. Nabi tak baca je. Kalau baca, habislah kita. Sebab tu, ya Allah, selamatkanlah kami semua. Selamatlah umat ini daripada azab-Mu. Selamatlah keluarga kami, anak isteri kami, dan semua umat muslimah, iaitu orang-orang Islam dan umat dakwah, supaya mereka memeluk Islam dan mereka ke syurga-Mu. Zahirnya Nabi tidak membaca kitab tersebut. Nasib baik tak baca. Zahirnya ulama mengatakan daripada hadis ini, Nabi tak baca. Kerana Nabi ummi tidak boleh membaca. Nabi ummi dan Nabi tidak boleh membaca. Ummi tidak menyatakan seorang itu dia bukannya cerdik. Seorang ummi yang mana tak boleh membaca dan menulis bukan menunjukkan seorang itu tidak pintar dan cerdik. Ramai orang-orang pintar, orang-orang cerdik, orang-orang pintar dan cerdik ni, dia tak diberi peluang untuk belajar, tapi Masya Allah. Tapi Masya Allah, kecerdikan mereka terserlah. Begitu. Mereka yang dimasukkan ke dalam syurga, khatimahnya, akhir kesudahannya ialah dengan amalan-amalan syurga. Jadi apapun amalan semasa dia hidup, sebelum mati tu, apapun amalan sebelum matinya, dia akan melakukan amalan yang membawa ke syurga. Mungkin sebelum ni dia dah dosa, tapi dekat lama-lama bertukar dia kepada amalan-amalan baik dan menghabiskan kehidupannya dengan amalan-amalan yang baik. Berbahagialah, beruntunglah mereka yang hari ini amalannya lebih baik daripada semalam. Yang hari ini lebih baik daripada semalam. Dan rugilah orang yang mana genius ya. Rugilah orang yang mana amalannya hari ini sama dengan semalam. Dan betapa betapa amat rugilah atau bahayanya seorang yang amalannya hari ini lebih buruk daripada semalam. Lebih buruk daripada semalam. Sebab tu kita kena tambahkan amalannya. Mereka yang dimasukkan ke dalam syurga, maka kami mengisyaratkan, kemudian Nabi mengisyaratkan dengan tangan baginda melepaskan buku tersebut, dan baginda bawa buku tersebut dan bersabda bahawa buku tersebut telah diambil oleh malaikat. Kata Syekh kami, Syekh Ihsan Hafizahullah, ustaz kepada pengarang, jika Nabi baca buku tersebut, ustaz kami kata masa dia mengajar tu, jika Nabi baca buku tersebut, maka kita juga akan mengetahui. Akan tetapi Allah Ta'ala telah bermuamalah ghaib dengan insan, bermuamalah dengan insan secara muamalah ghaib. Allah tak sebut dan Allah tak bagi tahu. Nasib baik, syukur. Allahu Akbar. Allah menyatakan tempat bagi setiap orang itu kepada kita. Allah nyatakan setiap orang ada tempat dia. Satu golongan akan ke syurga dan golongan yang lain akan ke neraka. Hadis ini menolak pendapat Jabariyah di sisi manusia. Penolak Jabariyah. Maksudnya, Jabariyah kata syurga kita ni ialah Jabariyah. Jabariyah kata kita ni remote control. Ikutlah Allah nak bawa kita ke mana. Tak. Kita ada usaha.
Sebab itu kita ada usaha. Nabi kata saddidu. Di situ saya tak terangkan makna saddidu. Saddidu ni teruslah berada di atas jalan yang lurus. So saya kata itu pendapat Jariyah, Zabariyah. So saya tak berdetailkan lagi di situ. Saya tinggalkan jumlah di situ. Sebab penerangannya akan berada di tempat yang lain. Tapi tak apa saya terangkan di sini. Saddidu. Saddidu ni di akhir ni Nabi kata teruskanlah. Teruskanlah. Maknanya saddidu. Teruskanlah kamu beramal. Saddidu wa qaribu. Ataupun makna kedua saddidu, buat sebanyak-banyaknya. Buat macam mana diperintah saddidu. Betul-betul. Kena buat betul-betul. Tadi saddidu kita terjemah tadi jalan yang lurus. Tapi sekarang kita kata buat betul-betul. Macam mana ni amalan ni? Nabi kata buat betul-betul. Wa qaribu. Kalau tak boleh pun, sikit pun tak apalah. Kalau tak boleh, menghampiri perkara yang betul. Dan kalau tak boleh juga, kurang-kurangnya buatlah yang amalan-amalan yang baik. Itu kena ada usaha. Di sini manusia ada 3 zaman. Di sisi Allah hanya ada satu zaman, iaitu zamanul hal. Pengetahuan manusia terhad. Manusia tidak dapat mengingati kesemua zaman yang telah berlaku, walaupun perkara tersebut telah berlaku kepada dirinya. Sedangkan pengetahuan Allah tiada batasnya. Ulang balik. Semua perkara manusia adalah ketetapan. Semua perbuatan manusia adalah ketetapan di dalam ilmunya. Tak ada siapa tahu. Wa an Abi Khizamah an abihi qala qultu ya Rasulullah ara'aita rukan nastartaqiha wa dawa'an natadawa bihi wa tuqatan nattaqiha hal turaddu min qadarillahi syai'a qala hiya min qadarillah rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibn Majah. Sayyid Hadrat Abu Khazamah radhiyallahu rahmatullah alaih meriwayatkan daripada bapanya bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tuan berpendapat bahawa jampi yang kami baca, kan kita duk baca mantar, jampi, serapah, itulah kita baca ke apa-apa yang kita baca tadi. Apa-apa yang kita baca, ya Allah selamatkanlah, jangan putus lagi ya Allah. Okey. Apakah tuan berpendapat bahawa jampi yang kita bacakan, ubat yang kami berubat dengannya, perisai yang kami gunakan dapat mengubah takdir? Ada tak benda ni boleh ubah takdir? Dia ingat kau boleh ubah takdir. Itu usaha, bentuk usaha. Kasib. Bukan boleh ubah takdir. Khalik itu Allah. Khalik kepada af'al itu Allah. Kita kasib. Jadi pertanyaan tu, boleh tak ubah? Ada tak dia boleh ubah takdir? Nabi kata, ianya juga daripada takdir. Hak apa membuat tu pun daripada apa yang Allah telah tetapkan dan Allah tuliskan untuk kamu. Begitu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Ibn Majah. Semua penggunaan asbab, semua sebab-sebab. Dia ada 2. Satu sebab amal. Satu sebab amal. Dan satu lagi sebab asbab lah. Sebab yang kita usahakan. Iaitu asbab zahiri asbab. Satu amal asbab. Asbab. Asal asbab ialah amal. Zahiri itu bukan asbab. Asbab hakiki yang boleh mendatangkan kejayaan ialah amal. Sebab itu kita bukan tak boleh usaha sebab, bukan kita tidak boleh mencari sebab, tapi kita hendak dahulukan asbab hakiki iaitu amal. Jadi ada 2, asbab zahiri dan asbab maknawi. Asbab maknawi pun boleh, asbab batini pun boleh, iaitu amalan kebaikan. Satu sebab zahir ni, usaha yang kita jalankan. Jadi 2 asbab. Allah Ta'ala ni musabbibul asbab, yang mencipta semua sebab-sebab ni. Cuma Nabi ajar pada kita, pertama sekali
kita mesti berusaha kepada sebab hakiki, sebab yang batin, sebab-sebab yang batin yang boleh menolong kita. Di samping itu, kita berusahalah kepada asbab-asbab dunia. Manusia memahami amalan dunia itulah, usaha atas dunia itulah sebab. Usaha atas dunia itulah sebab. Dan manusia tidak memahami amal itulah sebab yang sebenar. Untuk cari rezeki, manusia kata mesti bekerja. Manusia kata mesti bekerja. Mesti berusaha baru dapat rezeki. Tapi kita melakukan amalan asbab. Asal asbab ialah amalan. Maka kita hendaklah lakukan amalan sebelum melakukan sebab-sebab dunia. Sebab-sebab sebelum. Asbab hakiki itulah amalan. Begitu ni perkara sebab, nak beritahu sebab. Sebab hakiki. Bila Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu nak berniaga, nak pergi berniaga, Nabi kata, usahalah asbab. Kita ingat usaha asbab tu niaga. Tapi sebelum kamu pergi berniaga, usahalah asbab. Asbab-asbab rohani. Asbab-asbab yang boleh mendatangkan rezeki. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa bertakwa, Allah akan bagi rezeki. Siapa baca surah Al-Waqi'ah, Allah bagi rezeki. Allah tak papakan dia. Waqi'ah pagi petang. Tuan-tuan baca Waqi'ah insya-Allah pagi petang dengan ihtisab dan yakin. Dengan ihtisab dan yakin dan ihtisab, insya-Allah rezeki mencurah-curah. Baca surah Waqi'ah tu. Pagi sekali, malam sekali. Ini asbab-asbab hakiki. Asbab-asbab amal yang menarik rahmat Allah. Dengan sedikit amalan sahaja, maka Allah SWT akan bagi rezeki. وَلَا تُزْهِبْ طَلَبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَّفْتَهُ عَنِّي. Kan doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni, dia sibuk dengan amalan-amalan agama. Sayyidina Ali ni, dia sibuk dengan berkhidmat kepada agama. Tak sempat nak bekerja. Sikit saja masa nak bekerja. Dan Sayyidina Ali kata, Ya Rasulullah, ajarlah doa pada saya. Nabi ajar 5 perkara. Allahumma ufir lahu. Allahumma ufir li zambi. Allahumma ufir lana zunubana. Allahumma ufir li zunubi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Wa wasi'li khuluqi. Maka perelokkanlah akhlakku. Wa tayyib li kasabi. Dan baikkanlah, halalkanlah pencarianku. Wa tayyib li ni halalkanlah. Wa tayyib li, baikkanlah pencarianku. Maksudnya halalkan pencarianku. Wa qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, cukupilah aku dengan apa yang kamu anugerahkan padaku, apa yang kamu kurniakan padaku. Yang kelima ajib. Wala tuzhib talabi ila syai'in sarraftahu anni. Ya Allah, jangan kau tujukan aku kepada tempat yang bukan dia menjadi milikku, yang telah dipesongkan daripadaku. Satu ketika saya ajar doa ni, kita share. Amal ni kita nak bagi tahu asbab-asbab amal. Jadi saya pun baca doa ni. Mula-mula ketika. Lepas tu orang tu kata, kau asyik baca doa ni je. Asyik baca doa ni je. Masa tu baru lepas kahwin. So saya ajar doa. Mak mentua, pak mentua ajar doa ni. So pak mentua, dia jom niat ni nak pergi tengok tanah yang dia baru beli. So pergi. Lepas tu sebelum sampai kat tanah tu, dia pergi tempat lain. Mak mentua kata, kenapa pergi tempat lain ni? Kan kita nak pergi tempat lain. Ni kenapa pergi tempat lain? Bila sampai tempat tu, Masya Allah, ada satu orang, dia tanam pokok pisang menjebelah dengan tanah kita orang. So pisang dia telah masuk dalam tanah kita. Masa tu dia tengah terbang,
satu pisang, satu tandang tu. Dia tebang pokok, pisang ke batu orang panggil dia. Pisang ke batu. Orang Kelantan panggil pisang ke batu. Orang luar panggil pisang abu. Pisang abu. So, dia potong, dia bagi kita satu tandang. Dia kata, Pak Haji, Tuan Haji Ghafar, kita orang niat lama dah nak bagi kat Tuan Haji pisang ni. Bila masak ni, nanti jumpa Tuan Haji nak bagi. So, hari ni Alhamdulillah rezeki Tuan Haji datang kat sini. Kawan tu duduk tengah tebang pokok. Dia masuk satu tandang dalam kereta baru. Lepas tu saya beritahu Pak Mentua, kata tengok ada rezeki tu. Kita bukan tersalah. Kita mari tu tempat rezeki kita. Nabi kata, wala tuzhibu talabi ila syai'in sarraftahu anni. Ya Allah, jangan kau tujukan daku pada tempat yang mana bukan untuk milikku, pada tempat yang mana telah kau pesongkan daripadaku. Mana kita pergi tu tempat kita ambil hak kita yang Allah nak bagi. Jadi sebab tu, kalau kita dapat awal, so kita banyak masa. So kalau banyak masa, Masya Allah kita boleh bagi banyak masa kita pada agama. Orang kata rezeki bergolek. Maksudnya datang, maksudnya kita dah dapat rezeki dah hari tu. Patutnya kita kerja banyak, kerja kejap. Jadi kerja sikit dapat rezeki dah. Jadi dari sudut pandangan lah. Tapi kalau kerja, tuan-tuan jangan pula tinggal kerja. Tak boleh pula, tak betul. Jadi banyak expert lah. Jadi kita baca doa ni selalu. Allahumma gfir. Kalau dalam jamak, Allahumma gfir lana zunubana. Wa wassi' lana khalaqana. Wa tajib lana sabana. Wa kanni'na bima razaqtana. Wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anni. Saya akan selalu baca doa ni masa habis kuliah. Saya tiap-tiap hari kita habis kuliah, saya mesti baca doa ni. Tuan-tuan tak perasan doa yang saya baca. Itu asbabnya baca waqiah, asbabnya duha, asbabnya. Itu asbab. Kita tak faham itu asbab. Itu tak faham. Nanti kita boleh, nanti saya akan sharekan insyaAllah. Saya akan sharekan. Okey, doa tersebut. Jadi, itu asbab. Jadi, penggunaan asbab. So, kita balik. Kita ada dua. Satu, asbab amal. Itulah asbab yang sebenar. Dan satu lagi, usaha-usaha keduniaan kita. Bila Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu nak pergi berniaga, Nabi kata 2 rakaat dulu, baru turun niaga. 2 rakaat tu asbab amal. Itulah asbab yang sebenar. Okey, kita balik kepada hadis ini, asbab. Penggunaan asbab. Maknanya kita menggunakan sebab-sebab duniawi inilah, perkara-perkara untuk menahankan kita daripada kemusnahan ataupun daripada kesusahan. Jadi, menggunakan ubat atau berusaha dengan jampi serapah. Kita pergi kat tok bawah, kita guna obat dan jampi serapah. Dan penggunaan asbab dan berusaha dengan jampi serapah dulu kan. Tok bawah mau jampi serapah. Bala, taka, balik, bukit, budak, neka, boleh, sakit. Itu jampi serapah yang kita tak tahu. Untuk kesembuhan daripada penyakit yang bongong dan sebagainya. Penggunaan perisai untuk menyelamatkan diri daripada dicederakan musuh. Jadi kita tak payah guna lah, dia kata. Perisai dan sebagainya. Penggunaan payung untuk selamatkan diri daripada hujan dan lain-lain. Adakah boleh mengubah takdir? Ada tak benda ni akan ubah takdir yang telah dituliskan? Contohnya, seorang itu ditakdir untuk mati kerana sakit. Tetapi kerana dia makan ubat, maka dia tak mati, dia sembuh. Sebab itu kata ikhtiar. Ada orang makan ubat yang sama, dia sembuh. Maknanya masa dia tak sampai lagi. Tapi kita disuruh berikhtiar, bukan membiarkannya. Sebab itu kita kata sihat sepanjang hayat. Kita tak kata sihat sampai bila-bila. Tak. Sihat sepanjang hayat. Kita usaha dan ikhtiar supaya Allah sihatkan kita sepanjang hayat, tak menyusahkan orang. Nabi pun berdoa, Ya Allah, jangan jadi haram. Haram ni maksudnya
tua yang tak boleh buat apa-apa. Jangan kita tua sebelum tua lah. Tua dah sebelum tua. Cari penyakit. Tak boleh juga. Umur tu dah Allah tetapkan. Cuma kita doa supaya sihat sepanjang hayat. Sihat, sebab tu dia kata sihat sepanjang hayat. Hayat kita setakat tu je. Cuma kita nak sihat biar kita boleh beribadat. Bila kita boleh melaksanakan perintah Allah sampai kita mati. Sakit demam sikit-sikit tu okey lah. Sakit demam tu sikit-sikit tu okey lah untuk keampunan dosa kita. Jadi kita dapat sihat sepanjang hayat. Masya Allah. Sampai akhir hayat kita sihat. Moga Allah SWT sihatkan tuan-tuan dan saya sampai akhir hayat. Tapi ada sakit tu kena makan ubat lah. Tak makan ubat susah juga. Kita berusaha lah. Begitu. Tapi tak ada penyakit tu jangan cari penyakit. Begitu. Tak ada penyakit jangan cari penyakit. Okey. Jadi menjelaskan contohnya. Jadi Nabi menjelaskan ketidakfahaman itu. Nabi nak jelaskan bagaimana seorang itu ditakdirkan untuk dia sakit. Begitu juga ubat mana yang akan dia makan juga telah ditulis. Bukan tulis ubat tu dia terselamat daripada takdir. Tak. Sama ada kita akan sembuh atau tidak, itu hak Allah Ta'ala. Yang menyihatkan kita, yang menyembuhkan kita siapa? Allah Ta'ala. Sama ada kita sembuh atau tidak. Perisai yang digunakan boleh menyelamatkan atau tidak, semuanya telah ditulis. Ada tak perisai? Pakai perisai juga. Kalau dia pakai pedang tu hebat. Perisai tu terbelah. Perisai pun terbelah dua. Inilah ilmu Allah yang telah ditulis semuanya. Itu takdir. Ilmu tu maksudnya takdir lah. Cuma Allah sembunyikan daripada kita. Perintah Allah kepada kita ialah untuk menunaikan perintahnya. Perintah Allah, Inna Allah Ta'ala farada fara'idha. Allah telah memperintahkan banyak perintah-perintah dia kepada kita. Maka hendaklah kita menjaganya. Fala tudayyi'uha. Dan jangan kita memusnahkan dan mensia-siakan perintah tersebut. Bukan untuk Qaddarallahu masya'allah. Tu setelah kita berusaha lah, moga datang juga benda tu. Qaddarallahu masya'allah. Allah nak tengok redha kita. Ada tak hati kita tadi redha atau tidak? Sebab tu dia panggil redha dengan takdir. Redha dengan takdir. Lepas usaha pun kena juga. Nak buat macam mana? Itu qaddarallahu masya'allah lah. Allah dah tetap dah benda tu setelah kita berusaha. Okey. Cuma untuk mengetahui tentang takdir itu, kita tidak ditaklifkan. Maknanya kita tidak diperintahkan. Kita tak suruh kita tahu takdir tu. Kamu kena cari begini. Allahumma ufir lana zunubana wa wasi' lana khalaqana. Masya Allah. Dia dah share dah. Cuma tuan-tuan tulis baris je lah. Allahumma ghafir lana zunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa qanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Okey, takdir. Pada zaman ini ada orang mengatakan jampi, serapah dan tangkal kesemuanya adalah syirik. Berbalik kepada tangkal atau jampi serapah. Jampi serapah dan tangkal. Kan kalau orang Melayu kalau pakai tangkal, bahaya. Sebab apa? Bila kita tengok tangkal, kita beriktimat pada tangkal tu. Dan kebanyakan orang pakai tangkal tadi ialah apa dia? Banyakkan orang pakai tangkal tadi apa? Sebab orang percaya pada tangkal tu. So, boleh tak kita pakai tangkal? Begitu. Jadi, pada zaman sekarang, ada orang mengatakan jampi, serapah dan tangkal itu semua syirik. Kalau orang yang banyak membida'ahkan orang ni, dia kata syirik ni tangkal. Mana boleh Nabi tak suruh? Oleh demikian, keputusan yang betulnya, sahihnya, jika tangkal dan jampi serapah itu dengan nama Allah
dan tidak menganggapnya mu'assir bizat. Okey. Satu-satu benda dia ada efek dia. Dia panggil mu'assir bizat. Benda tu zatnya boleh mengesankan orang. Boleh memberi efek pada seorang. Jadi, kita boleh guna tangkal ni. Azimat ni, kalau orang Melayu panggil azimat lah. Orang Pakistan selalu pakai azimat-azimat ni, tangkal-tangkal ni. Tapi tangkal tadi mestilah dengan nama-nama yang baik. Mestilah ayat-ayat Al-Quran, mesti mungkin daripada hadis-hadis Nabi ke, atau doa-doa yang baik. Jangan yang tak tahu menahu, yang tak munasabah, ataupun perkataan-perkataan syirik tadi. Benda-benda tu tak boleh pakai. Tapi kalau nama Allah, doa-doa yang baik, so boleh dipakai, tak jadi masalah. Dan satu lagi, jangan kita menganggap dia mu'assir bizat. Benda ni yang bagi kesan ni, tangkal ni lah yang bagi kesan ni. Aku pakai tangkal ni sebab tu tak luk, tak mati. Tak, kita usaha saja. Kita usaha saja. Bukannya sebab tangkal tadi, tidak. Kita tidak menganggapnya mu'assir bizat. Perkara itu semata-mata memberi kesan. Bahkan jika Allah kendaki, Allah akan bagi kesan. Dan jika Allah tidak kendaki, maka dia tidak akan terkesan. Oleh itu, penggunaan jampi dan tangkal itu dibolehkan. Jika seorang itu menganggap perkara itu mu'assir bizat, menganggap perkara itu mu'assir bizat dan ayat-ayat yang digunakan selain daripada nama Allah, maka ia tidak dibenarkan, bahkan syirik. Jadi kita banyak baca doa-doa. Sebab tu kita kata wazifah. Wazifah atau ma'mulat. Amalan-amalan harian yang kita lakukan. Ataupun wazifah-wazifah. Bacaan-bacaan yang tertentu yang kita baca hari-hari. Tuan-tuan jangan tinggal wazifah itu. Larangan membahaskan tentang takdir. Larangan kita bahas tentang takdir. Kenapa kita tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi radhiyallahu anhu kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu natanaza'u fil qadari wa ghadiba hatta ihmarra wajhuhu hatta ka'annama fuqiya fi wajnatayhi الرمان فقال بهذا أمرتم أو بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا العمل عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه رواه الترمذي. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar bertemu kami sedang kami berbahas tentang takdir, maka Nabi telah marah sehingga menjadi merah padam wajah baginda seolah-olah dituang perahan delima pada pipi baginda. Lalu baginda bersabda, adakah dengan ini kamu diperintahkan? Masa tu. Apa? Yang masuk dalam tandas tu, kalau kita tertutup, benda tu tertutup. Ulama telah bahaskan, kalau beg kita ataupun apa-apa nama yang mana kita sebaiknya letak di luar lah. Tapi kalau kita letak dan tertutup, kita tutup dalam beg ataupun dalam uncang dan kita masuk dalam poket, tak apa, tak jadi masalah. Nama Allah nanti kita akan belajar di dalam bab taharah nanti. Adakah nama-nama Allah itu boleh dimasukkan sewaktu kena masuk daurah lah. Tak semestinya masuk daurah pun tak boleh, tak apa, bagus. Tapi perbahasan itu, boleh tak nama-nama Allah tadi kita sebaik-baiknya letak di luar lah. Tetapi kalau kita tempat yang takkan kita nak tinggal beg kita kat luar, habislah orang ambil pula. Jadi kita masuk, letak dalam beg, masuk. Lepas tu masuk dalam poket atau cincin-cincin yang ada nama Allah tadi telah. Jangan terbuka begitu saja. Letak di tempat tertutup, masuk dalam poket. So boleh, tak jadi masalah. Nanti kita akan bahaskan di dalam Kitabut Taharah nanti, insya-Allah. Perbahasan kita di dalam Kitabut Taharah. Okey.
Jadi diperintahkan. Jadi adakah maksud tu sahabat tengah bergaduh lah. Adakah dengan ini aku diutuskan untuk kamu? Aku diutuskan kamu untuk kamu bergaduh tentang takdir ke? Tak, sesungguhnya telah binasa umat-umat terdahulu apabila mereka berbalah mengenai perkara ini. Aku mewajibkan ke atas kamu, kamu tidak boleh berbalah ke atas ini. Allah tanaza'u, aku dah wajib dah ke atas kamu. Jangan balah lagi dengan perkara ni. Diam saja. Jangan bergaduh lagi atas perkara ini. Allahu Akbar. Nabi ni seorang yang kacau. Nabi memang kacau. Nabi ni handsome. Kita panggil dia kecantikan Nabi malihah. Dia ada dua. Husnul jamal, husnul malihah dan husnul hizam. Itu nombor 3. Husnul hizam tu yang ketiga. Husnul jamal, kecantikan. Husnul jamal ni kecantikan yang baik. Kecantikan. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dia panggil husnul jamal. Husnul jamal maksudnya seluruh kecantikan Yusuf ni separuh kecantikan manusia di dunia ini. Seluruh kecantikan Yusuf, separuh tu ambil kat Yusuf dah. Separuh lagi baki kita sama banyak dalam ini. Itu dipanggil husnul jamal. Husnul jamal ni maksud dia cantik dia. Cantik dia pun ada had limit lah. Cantik mungkin tercantik di kalangan manusia, tapi dia ada had limit cantik dia. Dia ada husnul jamal. Satu lagi husnul malihah. Husnul malihah, kecantikan yang bertambah-tambah. Malih, makin tengok makin cantik, makin tengok makin cantik, makin tengok makin handsome, makin tengok makin lawa. Orang panggil makan tilik. Orang Kelantan panggil makan tilik. Itu satu bahasa, satu istilah, makan tilik. Makin tengok, makin handsome lah. Masa muda tu tak handsome sangat ustaz. Tua ni handsome gitu. Selalu saya cakap, saya aja. Tuan-tuan saja tahu saya macam mana. Saya saja yang tahu saya macam mana. Okey, tuan-tuan tak tahu pun. Jadi Nabi ni kacak, handsome. Apabila marah, maka baginda akan muka Nabi menjadi merah padam. Nabi kan putih merah. Bila nak marah tu kan kita tengok orang putih, orang yang wajah dia putih. Bila nak marah, muka dia merah padam. Macam api. Jadi macamlah diperah buah delima ke atas wajah Nabi. Merah padam, handsome. Tapi nak marah pun handsome juga Nabi. Handsome, Nabi ni memang handsome. Malih, makin tengok makin cantik, makin tengok makin cantik. Itu dia panggil husnul malih, bukan husnul hizam. Yang ketiga tu husnul hizam. Kadang-kadang orang tak suka, minta maaf lah. Okey, malih, makin tengok makin cantik, tak puas dipandang. Itulah. Dan Nabi marah kita berbalah tentang takdir. Sanad dia rawahu Ibnu Majah wa nahwahu an Amr bin Shu'aib an abihi. Imam Ibn Majah meriwayatkan hadis tentang takdir seumpama daripada Sayyidina Amr bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya. Hadits Amr bin Shu'aib bin Muhammad. Hadits Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Al-As. Saya dah cerita dah tanah sanad tu, saya balikkan tanah sanad sebab nak beritahu riwayat ni muttasil. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As ni sahabat, dua-dua sahabat. Abdullah ni pun sahabat, Amr bin As ni pun juga sahabat. Al-As tu tak sahabat lah, ayah dia. Dan Abdullah ni anak kepada Amr, Abdullah bin Amr. Muhammad ni anak kepada Abdullah. Shu'aib ni anak kepada Muhammad. Jadi Sayyidina Amr telah meriwayatkannya daripada Sayyidina Amr bin Shu'aib daripada bapanya, iaitu beliau meriwayatkan hadis ini daripada bapanya Shu'aib dan daripada datuknya. Ini bukan datuk Amr Muhammad, tapi datuk
Datuk Shu'aib, iaitu Abdullah. Datuk Shu'aib Abdullah. Maknanya datuknya ni datuk kepada Shu'aib, iaitu Abdullah bin Amr. Hadrat Ammar meriwayatkan hadis ini daripada bapanya Shu'aib bin Muhammad. Dan jika an jaddihi, makna daripada Datuk Ammar, maka hadis ini jadi hadis mursal kerana Muhammad bin Abdullah bin Amr bin tabi'i. Muhammad ni tabi'i, akan tetapi an jaddihi iaitu Suhaib, Datuk Suhaib, yang meriwayatkan daripada datuknya iaitu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As, maka hadis ni muttasil. Itu berbahasan dari sudut hadis tadilah. Sifat insan mengikut tanah. Sifat insan tadi dia mengikut tanah. Mengikut tanah itu sifat insan. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha khalaqa Adam min qabzatin qabadaha min jami'il ardi faja'a banu Adam ala qadri al-ard minhum al-ahmar wal-abyad wal-aswad wa baina zalika wal-sahl wal-hazn wal-khabis wat-tayyib, rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibn Majah. So kita usul kejadian kita daripada tanah. Ada Syazwan tu dia tanya kata, adakah binatang itu daripada udara dan air? Tak, binatang itu ialah daripada binatang. Tu dia ada unsur-unsur ialah, dan kesemuanya yang terjadi sekarang tadi adalah daripada unsur. Dia tu makhluk tadi. Kita kata bin tu makhluk daripada air. Hin tu makhluk daripada udara. Adakah bin tu binatang? Kita tak tahu. Tu makhluk dulu. Mana tak tahu macam mana rupa dia. Kita pun tak tahu. Cuma ulama' menjelaskan begitu sahaja. Hadis ke-100 hari. Hadis ke-100 dah. Banyak dah 100, dan dalam kitabul ilmu tu 82, 182 dah. Ada lagi 280, ada 100 hadis lagi dalam kitabul iman ni yang kita kena pelajari. Ada lagi 100 hadis lagi dalam kitabul iman, insya-Allah. Allahu akbar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencipta Adam itu daripada segenggan tanah yang dia ambil daripada setiap tempat di bumi ini. Bukan dia ambil, maksudnya Allah perintahkan malaikat ambil, tapi Allah perkara itu pada perbuatannya. Di bumi maka terciptalah anak Adam mengikut kadar bumi yang ada pada mereka. Di antara mereka ada yang kulit dia asal warnanya putih hitam. Jadi dia asal dia putih, hitam dan merah. Tanah merah, tanah putih, tanah hitam. Di antara mereka ada kulit merah, ada kulit putih dan hitam. Dan di antara mereka dah bercampur dah, merah campur putih, hitam campur putih. Hitam campur putih jadi kuning, kelabu asap. Hitam campur putih jadi kelabu asap. Putih campur kuning. Dah putih campur kuning dah. Lain dah. Kebanyak hitam. Kalau hitam itu menawan. Ada di antara mereka lembut. Tanah ni tanah lembut. Tanah gambut. Tanah lembut. Ada tanah ni keras. Tanah kor. Orang panggil tanah kor. Tanah liat yang keras. Ataupun kasar. Tanah kasar je. Ataupun tanah tu buruk dia, busuk tanah tu. Bau busuk lah duk rendam air. Tanah dia busuk dan air dan tanah yang baik. Keterangan dalam tafsir dinyatakan bahawa Allah malaikat untuk mengambil tanah. Mula sekali Allah perintahkan Jibril untuk ambil tanah kat bumi ni. Allah perintahkan Miyazawa, Syazwan. Calo, okey. Jadi untuk tanah tu Allah Ta'ala Jibril kan besar, ambil tanah kat bumi ni, satu cekup saja cukup je semua tanah. Begitu semua tanah diambil satu cekup saja. Suruh Jibril. Bila Jibril pergi tanah kata, tolonglah Jibril, janganlah ambil aku. Kenapa kau tak bagi? Janganlah ambil aku. Nanti tanah ni akan buat manusia.
dan daripada manusia ni akan timbulnya mereka-mereka yang engkar pada Allah. Tolonglah Jibril, janganlah ambil daripada aku, dengan sebab aku ni lah maka engkarnya manusia kepada satu makhluk yang akan dicipta daripada aku ni, engkarnya pada Allah. Semua makhluk Allah, semua kejadian Allah. Selain manusia dan jin tak pernah engkar. Selain daripada manusia dan jin tak pernah engkar. Semua makhluk-makhluk Allah ni tak pernah engkar selain daripada manusia dan jin. Dan syaitan tu dia tak terkelawit, tak terkeluarlah. Syaitanir rajim telah direjam dan dilaknat oleh Allah. Dia tetap keluar daripada perbahasan kita. Maksudnya manusia jin ni. Okey. Jadi mula sekali Allah perintahkan Jibril, tetapi bumi menangis enggan dan merayu kepada malaikat Jibril agar bahagiannya tidak diambil untuk dijadikan Adam. Jibril pula menghadap Allah tanpa mengambil tanah. Tak jadi tanah rayu. Tolonglah, dia kata janganlah. Kemudian Allah perintahkan Mikail perkara sama. Mikail pun berhati lembut, tak boleh. Kemudian Allah utuskan Israfil, peniup sangkakala. Perkara sama berlaku sehinggalah Allah mengutus Israel. Mari kawan ni. Nak nangis lagi? Jaga engkau. Tolonglah. Menangis saja tahu. Jibril ni dia Israel ni dia bangis. Dia ada pekerja dia, malaikat maut dia tu bos dia. Israel ni bos dia, bos berjaga nak ambil nyawa kau. Maka berlakulah sehingga akhirnya Allah mengutus Israel AS untuk mengambilnya tanah, walaupun bumi enggan dan merayu kepada Israel, tetapi Israel tetap mengambil tanah tersebut dan membawanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tolong bawa kepada Allah. Dari sudut, dari tempat di bumi, daripada setiap tempat di bumi, kan semua makhluk-makhluk Allah ni makhluk yang taat. Dia selain daripada manusia dan jin, semua makhluk ni la ya'sunallah ma amarahum. Malaikat kata, Allah kata kat malaikat, la ya'sunallah ma amarahum. Dia tak pernah maksiat. Bumi, langit ni tak pernah maksiat pun, tak pernah tinggal perintah Allah pun. Manusia sahaja dan jin sahaja yang meninggalkan perintah Allah. Sebab itu Allah muamalahkan manusia dan jin tu tempatnya di syurga maupun di neraka. Okey, begitu. Maka satu genggaman sudah besar. Malaikat ni kan besar. Satu genggaman ambil tu sudah padai dah mengumpulkan semua bahagian bumi. Sekali ambil je, tak payah pergi sana sini. Daripada genggaman itulah Allah mencipta Adam. Warna manusia berbeza-beza. Warna asal tanah yang asal. Ada merah dan hitam. Inilah 3 warna asal. Kemudian adalah campuran warna-warna ini. Ada yang sawo matang. Malaysia lah sawo matang. Kadang-kadang orang Malaysia ni dia suka orang putih. Ada orang dia suka orang hitam. Hitam manis. Begitu. Ada kawan saya, dia pergi belajar di Sudan. Dia pergi belajar Sudan. Dia sampai kat Sudan, dia kata, orang Sudan ni tak cantik lah, hitam semua. Sebab orang Malaysia dia kuning, dia sawo matang. Jadi dia suka orang putih. Dia suka orang warna putih, orang kulit putih. Oh, putih tu hebat. Semua nak putih. Cik putih, cik putih, cik putih. Semua orang nak putih. Semua nelayan, semua nak putih je. Biarlah hati kita putih walaupun warna kita tak putih. Semua nak putih semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, semua nak putih. Dia kata dia sampai kat Sudan, dia tengok semua orang hitam. Tak cantik. Tak cantik. Hitam. Lepas bulan, ada juga hak cantik. Nampaklah cantik. Sebab tu hitam itu menawan. Sebab tu saya kata kawan saya, Abu Bakar, dia terjadi mufti Tanzania sekarang. Masya Allah. Dia kata, di Tanzania, yang paling hitam tu paling cantik. Makin hitam, makin cantik. Kenapa? Bila pakai emas, baru nampak kilauan emas dia tu. Kilauan emas dia. Shining tu. Orang hitam, kita pakaikan emas, baru nampak emas tu. Kalau orang putih pakai emas, pudar, tak cantik. Pudar warna dia. Okey. Hitam itu menawan Casio.
Itulah mula-mula kemping hitam itu menawan. Okey, kita ke mana pula perginya? Warna manusia berbeza-beza. Kemudian campuran warna tadi, ada yang sawo matang, kuning langsat dan berbagai-bagai lagi. Begitulah juga dengan sifat tanah pun berbeza. Ada tanah lembut, ada tanah keras, ada yang baik, ada yang tak baik, ada yang berbatu keras dan berbagai-bagai lagi. Begitulah sifat manusia. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang keras dan ada yang tidak menerima nasihat langsung. Targhib proof. Satu waterproof. Satu waterproof. Waterproof ni maksudnya tak terkesan dengan air. Kalis air. Kalis air. Waterproof. Ada satu orang tu dia targhib proof. Nasihat proof. Maknanya tak boleh terima nasihat tepu. Jangan kita jadi orang yang tak boleh menerima nasihat. Kadang-kadang kita ni bila orang bagi nasihat, muka dia lain selalu lah. Lain selalu. So kita nak tunjuk orang mana nasihat. Kita terima kasih. Masya Allah. Terima kasih kerana sudi lapangkan masa untuk mengingati saya dan menasihatkan saya. Sebab tu kadang-kadang Nabi perlu kepada bacaan-bacaan. Nabi kata, bacalah Quran kepadaku. Sahabat kata, macam mana nak baca Quran kat Nabi? Sedangkan Quran diturunkan kepada Nabi. Dia kata, hatiku ingin mendengar bacaan itu. Jadi, kita para ustaz pun ingin, perlu mendapat nasihat daripada tuan-tuan. Begitu. Jadi, begitulah juga sifat insan. Ada yang lembut, ada yang keras dan ada yang tidak menerima nasihat langsung. Ada yang baik dengan sedikit nasihat saja telah berubah menjadi sifat tanah tadi. Itulah asal kejadian manusia. Targhib proof. Asal kejadian manusia. Jadi lembut. Jadi sebenarnya apa kita perlu tahu? Sebab apa kita perlu tahu kelemahan-kelemahan kita? Sebab apabila menghadapi masalah, maka okey, tak apa. Saya pun nak undur dah. Jadi menghadapi masalah, tak apa. Siapa yang nak undur tu, undurlah dulu, tak apa. Biasa orang bekerja, tak apa. Dia tengok last minute sedikit pun tak apa. Jadi itu masalah-masalahnya. Jadi apa yang perlu kita hadapi dan kita lihat pada diri kita. Kita cari kelemahan untuk kita membaiki kelemahan tadi. Apabila kita menghadapi sesuatu masalah, kita tahu mana kelemahan kita dan di situ kita cuba untuk memperbetulkannya balik. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah daurah telah diiklankan untuk daurah yang ketiga. Jadi siapa nak dapatkan kitab, mungkin dia dah bayar. Saya balik hari Isnin ni baru ke Kuala Lumpur, baru saya akan postkan. Tapi seperti biasa je lah, siapa nak mengikuti daurah yang mana dia tak ada jilid kedua dan kitab tak sampai lagi, jadi tak sampai lagi, maka tuan-tuan boleh saya sharekan dengan tuan-tuan macam mana untuk tuan-tuan buat rujukan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa pagi esok jam 6.45. Jadi panjang sikit lah. Masya Allah.